Saya tak sempat nak baca ni, kita tak bawa. Kita buat khulasah yang didiskusi semalam. Sedap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi ni kita tak baca kitab kita ni pasal saya tertinggal satu dan tak sempat nak ulang kaji. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ambil sikit daripada syarah Hilyatul Talib al-Ilm yang disyarah oleh Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad Salih al-Uthaymin, mengenai dengan akhlak orang yang mencari ilmu. Baik, kalau orang tanya bagaimana cara kita nak memurnikan niat kita dalam kita menuntut ilmu, macam mana cara dia? Kerana mengaji dan mengajar ni, ramai orang boleh mengaji dan ramai orang boleh belajar. Dan Bani Israel sendiri pun dicerita dalam Al-Quran mengenai dengan mengajar dan mengaji ni, mereka bergaduh besar dalam masalah ni. Sebenarnya muslim-muslimat dirahmati oleh Allah, jawab dia yang pertama, kata Ibn Uthaymin, pertama sekali dia kata kamu niatkannya sebagai salah satu daripada perintah Allah Ta'ala. Salah satu daripada perintah Allah Ta'ala menuntut ilmu. Dan kalau kita tengok di peringkat kita semua ni, sebahagian besar ulama sebut ilmu adalah solat rahsia dan ia merupakan ibadah hati yang menentukan amalan kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepentingan ilmu. Oleh kerana itu kita kena rasa bahawa mengaji ini salah satu daripada perintah Allah untuk kita tahu yang mana hak, yang mana batil. Seterusnya kita kena tahu daripada mana kita ambil sumber ilmu itu. Sumber ilmu itu kita ambil daripada mana? Ramai orang boleh belajar dan ramai orang boleh mengajar. Ramai. Tetapi kita nak tahu bahawa apa yang kita belajar dan apa yang kita nak ajar ni sumbernya mesti tepat daripada dasar Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kata Syekh Salih Al-Uthaymin, kamu niatkan menuntut ilmu ni untuk kamu melestarikan syariat Allah, kerana syariat Allah akan terlaksana dengan kamu belajar. Itu kata dia. Kita nak buat syariat Allah Ta'ala ikut suka kita, tak boleh. Macam ustaz tu sebut semalam lah, cara dia menghurai tu seolah-olah Allah Ta'ala turun perintah pada Nabi Muhammad, ikutlah Nabi Muhammad nak buat macam mana. Nabi Muhammad sebut satu benda, ikut kita lah nak buat macam mana. Seolah-olahnya gitu. Dan kalau kita tengok perbincangan semalam menggunakan dalil, Dr. Zaimi banyak guna dalil. Jatah niyah kita ucapkan dalil dia tepat. Dia seorang lagi tu sibuk nak mengajar usul fiqh. Guna kaedah usul tu, kaedah. Apa guna lagi kaedah qiyas, kaedah tu apabila ada dalil? Apabila ada dalil.
Sebab tu rujukan utama Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, qiyas. Itu sumber. Imam Syafi'i letak dua belah sandaran masadirut tasyri' al-Islam. Sandaran hukum ni ada dua belah perkara. Apa guna kita kiaskan satu benda untuk mereka ibadah? Mudah yang dia guna kaedah kias. Ni hasil daripada mengaji tapi tak faham. Mengaji satu hal tapi tak faham. Apabila tak faham, guna kaedah jadi tak faham. Tuan-tuan terhormati oleh Allah, contoh dia sebut bab mengenai dengan kematian. Nabi ajar kepada kita sebelum mati lagi, masa sakit. Masa sakit dah Nabi dah ajar dah apa yang perlu kita buat masa sakit. Nak buat ibadah masa sakit macam mana, nak sembahyang sambil berdiri ke, sambil duduk ke, sambil menerak. Nabi ajar masa tu lagi. Lepas tu masa nak mati, apa perlu kita buat? Orang yang hidup ni kepada orang yang nak mati tu ajar dia la ilaha illallah. Lepas pada mati nak urus jenazah tu, Nabi ajar macam mana nak urus jenazah, nak mandikan, nak kafankan, air apa kena campur semua sekali. Lepas pada urus jenazah, apa yang perlu diselesaikan? Nabi ajar siapa tanam, siapa lepas tu apa yang perlu buat. Tak pernah jumpa lagi kita lepas tu ada tahlil apa, tak ada. Ada pernah jumpa? Tak ada. Dan kitab-kitab muktabar pondok-pondok pun tak setuju dengan benda ni. Dia kata oleh kerana kita ni orang Melayu, lalu kini dia nama ratapan. Jadi kena ada Nabi khas untuk orang Melayu ni. Dia tak bahas dengan aku ni. Kalau bahas dengan aku jawab bodoh-bodoh gitu je. Nah, padan dengan hujah bodoh tu. Hujah bodoh kita jawab dengan bodoh. Kita boleh turun bahasa kita sebodoh-bodohnya untuk cakap orang bodoh ni. Tak ada masalah. Tapi nampak bodoh kita dah. Nah, kita bagi dalil dah. Gini Nabi sebut, Nabi ajar pada kita. Tak boleh ni keadaannya lain. Lalu letak hukum keadaannya lain. Orang Melayu keadaannya lain, orang Arab ni dia meratap. Imam Nawawi sebut menyediakan makanan termasuk dalam ratapan. Imam Nawawi ni seorang ulama daripada mazhab Syafi'i. Kita nakal semalam Dr. Zaimi menakalkan daripada mazhab Syafi'i berlambak-lambak. Saya balik tempat hotel saya, tengok balik apa yang dinakalkan Dr. Zaimi. Satu-satu semua daripada mazhab Syafi'i. Semua mazhab Syafi'i punya pendapat. Tiba-tiba Syafi'i budak pakar. Dia pakai Syafi'i afdal ke mana, aku budak tahu lah Syafi'i mana dia pakai. Salah lagi tu. Salah. Dia macam cerita dua orang masuk hutan lah. Dua orang masuk hutan, dua-dua ni sama kerah kepala je dua-dua ni. Lalu borong besar, borong tapi warna corak-corak tubuh tu macam harimau. Lalu borong. Kawan dia kata, harimau. Kawan dia kata, harimau pun boleh terbang ni. Dia kata, ada harimau boleh terbang. Nah, kita kata burung lah boleh terbang, ni harimau mana boleh terbang? Dia kata ada harimau boleh terbang. Dia kata, ni pasal dia lah ni. Memang kita telah ngaji usul bid'ah dalam manhaj sunnah ni. Bila kita belajar sunnah, dengan sendiri kita kena belajar lawan kepada sunnah tu, dia panggil bid'ah. Bila kita mengaji tauhid, kena lawan kepada tauhid tu, orang panggil syirik. Itu cara mengaji. Bila kita sebut bab sunnah, kita mengaji bab bid'ah. Dalam kitab usul sunnah, kalau tengok tuan-tuan, terang-terang disebut bahawa Nabi sebut man ahdatha fi amrina, siapa yang buat perkara baru dalam urusan kami. Bermakna apa Nabi diutuskan untuk apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kubangkit Nabi ni, kata Allah, pada setiap umat ni Nabi ngajak manusia jadi hamba Allah.
Bererti Nabi mengajar manusia mengenai dengan soal mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, soal ibadah yang diajar secara halus oleh Nabi SAW. Nabi tinggal sudah cukup. Ni dalam soal khilaf kita boleh berlapang dada. Jadi orang ni tidak faham hak mana khilaf, hak mana bid'ah. Hak tu masalah. Kalau bab kunut kita kata khilaf kerana ada lagi ulama yang membolehkan. Kita nak sebut khilaf ni, silakan. Awak nak amal, silakan. Awak kata ada dalil. Tapi masalah sekarang, mereka dalil menggunakan kaedah qiyas yang tidak tepat untuk satu perkara. Itu masalah. Qiyas dengan dalil. Baca hadis huraian yang tidak betul. Ini masalah kepada masyarakat. Nak bawa masyarakat ni hiduplah keadaan amah tidak sahih je. Maka saya sebut dah kuliah subuh pagi tadi. Makanan pun kita pilih hak sedap. Kedai A, kedai B. Kedai ni nasi goreng USA, tapi dia masak macam masak dengan kaki. Dia punya tak sedap dia. Daging dia kerah, patah gigi. Pelayan pula, Allah, tua gigi pun tak ada. Lah, itu maaf dah. Hak ni kedai nasi goreng, oi sedap. Pelayan pula tu Thailand mari Chiang Rai. Nampak ni, tengok apa senyum je. Kata nak masuk kedai ni, tanya Pak Cik ni. Jangan tanya hak 25 ni, tanya hak 75 ni. Kita kata masuk hak ni lah kedai sedap, pelayan comel, duduk atas kursi nak minum air gapo abang. Rumah bini tak aja panggil abang. Bini panggil hoi gitu je. Lama ni. Hak tu bak makan. Mu cari hak sedap makan ni kenyang perutmu je. Nak bela tubuh hidup atas muka dunia, mati repuk makan di tanah habis. Tu bak makan pun pandai cari hak sedap. Apatah lagi bak hubungan dengan Allah, nak miliki syurga Allah. Boleh cari hak tak molek, boleh cari hak tak ada dalil. Habis kes situ lah. Kalau kita jenis orang fa'tabiru ya ulil albab, ambillah i'tibar, wahai orang yang menggunakan akal dengan betul. Kalau bak makan kita boleh pilih hak sedap, bak rumah pilih hak comel, bak kereta pilih hak selesa. Takkanlah bak ibadah, nak jadi pahala penentu syurga neraka kita di akhirat, kita boleh pilih benda lain selain daripada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tak selesai sama masalah ni. Masalah tahlil ni tak selesai sama. Kerana ada jenis tok lebay yang jenis nak makan gula ayam ni. Jadi kalau kita kata tahlil tak boleh, tak ada orang panggil dia. Kurang-kurang kalau orang mati 3 hari tu lepas dah nasi rumah dia, tak berasak dah dapur dia, jimat sikit, apatah lagi zaman GST ni. Nampak ni? Lah tak ada lah orang panggil dia. Kalau kita sebut bid'ah tak boleh lah orang tak panggil dia. Ini kerja tok lebah belakang ni. Dia tok lebah ni. Kalau orang awam kita sebut dalil, sebut benda ni, dia ikut tak ada masalah. Apabila ustaz-ustaz yang ada kepentingan sebut benda-benda begini, ke mana kita nak bawa masyarakat kita semua dengan ilmu yang kita ada? Ke mana kita nak? Kita bertanggungjawab depan Allah. Datang muka dunia ni boleh kita beri alasan, boleh beri dalil begitu begini, tapi di hadapan Allah tak boleh lagi. Sebab tu amanah dengan ilmu ni satu benda yang cukup penting. Jadi kedua, muhafaz dia kata Ibn Usaimin, kamu tulis buku ke, kamu belajar ke, semata-mata kamu nak jadi hamba Allah. Yang kedua. Yang ketiga kata dia, kamu niatkan untuk menjaga dan membela syariat serta sunnah Nabi SAW. Kerana syariat ini tidak akan terjaga kalau tidak ada orang bela. Dan kamu gigih berperang melawan ahli bid'ah serta menjelaskan kebatilan mereka. Itu tujuan kita mengaji sunnah. Jelas itu tujuan.
Special hari ni air. Bismillah. Saya dulu orang kenal saya atas pentah politik dulu. Saya tak ada ambil tahu mana pasal sunnah-sunnah ni. Tapi sejak masuknya golongan habaib masuk dalam negara, kita kenal siapa dia. Kita kenal. Kalau orang duduk di Yaman, mengaji di Yaman, di sebelah Hadramaut, tahulah siapa dia. Kebetulan kawan saya ni ada mengaji Hadramaut. Jadi bila dia cerita pada kita satu-satu benda begini, macam-macam lah cerita tu. Ada cerita yang tak sampai lagi pada kita pun ada banyak. Ada kena mendakwa Nabi mari makan sekali dengan dia. Tu tak sampai lagi. Ni baru tahap yaqazah baru. Baru tahap boleh nampak Nabi terbeliak mata-mata. Tengok tak video tu? Baru tahap begitu. Sampai satu tahap Nabi mari makan bersama dengan dia, cicah roti, makan kambing. Sampai tahap begitu. Hari-hari mimpi jumpa Nabi. Lalu saya kata ni tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Masyarakat akan lari lebih jauh daripada agama, dan masyarakat akan rosak akidah kalau masuknya golongan tu. Tu saya ambil keputusan untuk membersihkan batang tubuh Nabi SAW. Kita mengaji sunnah ni, kalau zaman sahabat dulu kita baca sirah, ada sahabat yang sanggup menjadi benteng dalam peperangan kepada Nabi. Ada sahabat yang kena pedang pada tubuh dia dulu semata-mata mempertahankan Nabi. Kita hari ini tidak sempat bersama dengan Rasulullah, tapi hari ini kita duduk pada satu zaman yang mana diri Rasulullah itu dicemari oleh benda-benda yang tidak pernah disebut oleh Rasulullah, tak pernah diajar oleh Rasulullah. Maka kita mengaji sunnah, tujuan kita untuk membersihkan benda ni dan menjelaskan kebatilan ahli-ahli bid'ah mengenai dengan perkara. Setiap orang kena ada dalam diri masing-masing. Setiap orang kena sampaikan risalah ini. Tak kira siapa pun dia. Lalu saya ambil keputusan untuk beritahu sunnah, walaupun halangannya begitu hebat. Saya duduk atas petah politik, tak ada hebat mana halangan. Duk berperang kerajaan masa tu. Itulah. Rupanya sunnah ini merentasi ideologi politik. Siapa pun duduk dalam sunnah, dia boleh cakap soal sunnah, dia boleh baik dengan orang, sebab satu manhaj. Itu manhaj sunnah Nabi SAW. Itu kehebatan. Dan dia serupa di mana-mana. Kalau buat bid'ah ni tak serupa. Tak serupa. Kalau saya pergi sebelah-sebelah Thailand, dia lain, cara dia selawat lain. Lah Malaysia ni kalau selawat sallallahu alaihi Muhammad dia pusing, dia panggil apa? Salah itik dia panggil tak? Pusing gitu. Thailand dia lain cara dia. Ada hak selawat duduk, ada hak selawat berdiri, ada hak menari. Kenapa tidak seragam benda tu? Kerana dia bid'ah. Dia kata selawat, sedangkan benda tu tidak selawat. Kita nak selawat ke Nabi, kita ajar orang-orang kita Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ajar selawat ke Nabi, tak ada masalah. Dia ada selawat, dia berarak satu kampung buat spanduk sallallahu ala Muhammad sallallahu, dia mengatakan itu selawat. Lain sini lain, wirid lepas sembahyang. Sunnah tak ada, wirid masing-masing. Lepas sembahyang mana pun tak lagi. Masjid sunnah sama, lepas sembahyang dia senyap. Masing-masing duduk diam, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Pergi di mana-mana. Tapi kalau pergi orang yang dah amal sunnah ni, wirid lepas sembahyang ni lain-lain. Selangor lain. Kalau Kelantan lepas subuh ada ya latif, ya kafi, ya... Nah, betul tak? Lepas subuh waktu zikir kuat, illallah la bagagar masjid. Nah, ilaha illallah
makmum tu sekira lah tu imam tidur dah duduk kecu. Lambat berhenti dia kata tu. Orang nak sedar dah berapa ribu dah tahu dah. Lah sekali lagi kita tarik tasbih tu imam tu barulah sedar. Imam ngantuk dah. Ada lain-lain, sini lain cara dia wirid lepas sembahyang, ada lain cara dia. Kerana dia tidak sunnah. Nabi tidak ajar benda begitu. Nabi ajar satu je. Kalau tak wirid semua. Tak wirid semua. Masing-masing punya wirid. Itu kehebatan sunnah menyatu padukan dari sudut amalan kita, benda yang kita nak claim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kata Ibn Utsaimin, yang keempat kata dia, kamu niatkan untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mengaji bukan sahaja kita nak bela Nabi, tapi kamu niatkan untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kamu tidak mungkin mengikuti syariatnya tanpa mengetahui dan kamu pelajari syariat ini. Bermakna kita kena mengaji sunnah. Kita kena mengaji. Kita kena tahu sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu aurat-aurat ataupun zikir-zikir Nabi yang Nabi ajar kepada kita. Sambil tu kita beritahu orang lain. Saya mengaji ni begini. Awak mengaji macam mana? Saya dengar-dengar orang je, dia kata dengar-dengar orang tak jadi. Saya mengaji ni riwayat Bukhari, ni riwayat Muslim. Kita mengaji lama dah, biar boleh sebut riwayat lah. Dia ingat riwayat Bukhari ke Muslim, jangan ustaz je ingat. Ni kita masalah nak bawa kitab mari, okey, clear dah bawa kitab. Tak kitab lah kata buka sebulan sekali. Tulis ustaz mengajar buku tu tak jumpa cari semua. Balik di rumah mari kuliah pula dapat buku lain pula. Nampak ni? Bila nak pandai mengaji begini? Bila nak tahu? Buku lain dah. Orang buat satu buku. Buku Ustaz Halim buat satu buku. Buku Ustaz Khairul buat satu buku. Buku Dr. Zaimi buat satu buku. Letaklah almari. Baru kita nampak sambungnya di mana. Oh, minggu lepas Ustaz mengaji apa ni. Biasanya ustaz-ustaz ni, kalau saya suka sebut lepas apa kita mengaji, nampak dia punya sambungan dia tu, biar nampak. Ni buku balik letaklah kata. Bini pun nak tulis nak beli apa, jamuan laksa ke apa, ambil kerum. Depan ni tulis ni, belakang ni tulis. Pergi di pasar, buku tu tak tahu ke mana dah. Bawah kursi. Jumpa lah dalam bonek. Lama tak buka, panas bunyi buku. Nampak ni? Mengaji begini susah nak pandai. Susah. Bukan nak suruh mengajar pun. Bukan kita nak suruh mengajar depan orang ramai. Tidak. Kita nak suruh kita ni biar amal sunnah Nabi SAW. Baik, itu 4 perkara yang digariskan oleh Syekh Muhammad Saleh Utsaimin berdasar kepada apa yang disyarah ini. Baik. Dan kamu pastikan berjalanlah di atas manhaj salafus salih. Itu kata dia. Saya baca sikit. Jadilah seorang yang bermanhaj salaf yang sejati. Ikutilah jalan mereka dan orang mengikut jejak langkah mereka seluruh bidang agama, baik tauhid, baik ibadah dan sebagainya, yang berciri khas mengikut jejak-jejak Nabi sallallahu, jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan diri mengikuti sunnah, meninggalkan perdebatan dan perseteruan yang kosong, meninggalkan pergelutan dalam ilmu kalam dan segala hal yang menarik datangnya dosa yang menyimpang daripada syariat. Kata dia, ini perkara yang penting, iaitu wajib menepati jalan salafus salih. Yang paling utama mengenai dengan bab tauhid. Bab tauhid. Kerana tauhid adalah penegak kepada seluruh amalan yang kita akan laksanakan. Orang yang tidak ada tauhid yang kukuh, ibadah dia tak jadi kukuh. Kerana tauhid ini tempat kita nak sangkut ibadah.
Puasa kita letak atas ni lah, semayang letak atas ni lah, zakat, puasa apa semua nak letak di atas tauhid yang jelas. Maka tidak ada kejelasan tauhid, orang panggil yang bermutu tinggi, yang lebih, kecuali tauhid dibawa oleh para sahabat dan juga salafus salih. Tinggalkan perdebatan ilmu kalam, tinggalkan. Kalau tauhid yang pakai mantik, yang pakai ilmu kalam, ini sia-sia. Tak boleh nak nampak Allah Ta'ala ni di mana, tak boleh nak tengok. Kerana dia bahas mengenai dengan Allah guna pemikiran dia. Dah sekali, kalau kita tanya siapa dia buat ni, siapa dia buat langit bumi? Allah. Siapa dia buat air? Allah. Siapa dia buat ni? Allah. Banyak bertanya lah masalah tauhid ni, menimbulkan masalah. Last sekali orang kalam ni, orang mantik, dia tanya siapa yang jadi Allah? Siapa yang jadi Allah? Sebagaimana seorang yang bernama Jahr bin Dirham, orang ulama besar, hebat, tapi dia mentakwil. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Dia kata tak pernah sabar ayat ni. Macam mana Allah Ta'ala boleh bercakap dengan Nabi, sedangkan Allah Ta'ala ni hebat nak bercakap dengan manusia, rasa tak pernah sabar. Itu cerita dia. Sehingga dibunuh oleh khalifah pada satu hari raya korban, duduk atas mimbar. Hari ni korbanlah kamu wahai orang Islam, kata khalifah zaman Abbasiyah lah silap saya. Hari ni dia kata aku nak korbankan seorang yang bernama Jahr bin Dirham. Turun patung kepala mapuh gitu. Ulama besar, tetapi menggunakan akal untuk fikir hak Allah. Jadi apa yang perlu kita faham bab tauhid, salafus salih telah menetapkan tauhid yang benar dan jelas. Yang kita panggil tauhid itulah rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Dan dalam bab ayat-ayat mutasyabihat kita serah pada Allah. Itu salah. Ada orang kata salah juga, takwil kata. Ulama ni sebut, ulama mana tahu, macam debat semalam dia kata ada ulama sebut. Dia tak nakalkan nama ulama tu. Dr. Zaimi sebut satu-satu ulama ni sebut nama apa, Muzani. Situ pun nampak dah. Dia entah ambil daripada mana tak tahu lah. Kalau mimpi boleh jadi. Nah, boleh jadi mimpi. Tauhid kita jelas. Tidak ada bercampur dengan kalamiyah. Saya ingat lagi masa saya pergi di Universiti Fatani, dalam ucapan Dr. Ismail Lutfi dia sebut, dia kata orang Melayu ni hiduplah keadaan beratus-ratus tahun, daripada terima agama sampai ke sekarang, duduklah keadaan beberapa perkara. Yang pertama, dia duduklah keadaan tauhid kalamiyah. Kalau bab tauhid dia pakai ilmu kalam. Dia meletakkan kalau bagi Allah, kalau gitu, kalau gini, kalau bagi Allah ni pening saja. Kalau Tuhan gini macam mana, kalau gini macam mana. Kita manhaj salaf ni meletakkan Allah, kalau tangan yang ada pada Allah lah. Tak sama dengan tangan kita, gitu je kita letak. Ulama takwil setakat tu ya. Yadullah, tangan Allah, tangan yang sesuai dengan Allah. Tangan macam mana ustaz? Tak sampai nak tanya lah, aku tak apa kan. Nah, kalau jawabnya gitu lah, sebagaimana dia tanya tadi, siapa dia buat langit bumi? Allah. Siapa dia buat air? Allah. Siapa dia buat sungai? Allah. Lah saya dia akan tanya, siapa dia buat Allah? Siapa dia buat Allah? Nak jawab macam mana? Istawa al-arsh, Allah Ta'ala di arah. Kita kata cara dia, istawa tu dengan cara dia. Tidak takwil lagi selamat, kerana menyerah kepada Allah. Kalau takwil, dia mari macam-macam lah hati ni, perasaan tuan-tuan. Betul ke tak? Ini akidah salaf. Jadi kita serah pada Allah. Pertama dia kata, kalau ibadah tariqah sufiyah, ibadah dia ambil sufi, dia tidak ambil manhaj sunnah. Itu orang kita. Dan memang boleh kata 90% amal ibadah kita ni
cenderung kepada tarekat. Orang kita ni ada tarekat yang okey, saya tak nafi, ada, tetapi banyak menjerumuskan kepada perkara-perkara bid'ah. Banyak kan. Nah, kalau kita nak bahas ni panjanglah. Bab ibadah, kalau kita rujuk kepada ahli-ahli kita panggil tariqah sufiyah ni, dia kata ibadah kita tak ambuh ke syurga, tak nak juga ke neraka. Keluarlah syair-syair ilahi lastulil firdaus, macam-macam dah. Nah, dia nisbah kepada Imam Syafi'i, sedangkan bukan Imam Syafi'i pun sebut benda tu. Keluar benda-benda begitu. Aku bukan nak syurga. Nak ibadah tak ambuh ke syurga, nak pergi ke mana? Mengingat ada RNR. Syurga neraka duduk tengah-tengah tu, ha? Berilah geran tanah sebidang nak buat rumah di sini. Syurga pun tak mau masuk, neraka pun tak mau masuk. Ini masalah kita. Kita nak pada syurga. Dia kata kalau niat nak ke syurga, dia nak ke benda pula. Tidak ada orang yang tak mau masuk syurga. Heliket pun pandai, aku nantimu di pintu syurga, dia kata. Heliket tu, orang rambut macam sangat tebuan tu, nak masuk syurga juga dia. Kalau dia pun pandai nak masuk syurga, apatah lagi kita. Dan sahabat dijanjikan dengan syurga, mereka bersungguh amal untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Hasil daripada kita ambil pemahaman yang beginilah, ibadah kita selalu was-was. Itu tauhid kalamiyah, aqidah sufiyah. Kalau bab fiqh, al-ijtihad fiqhiyah qadimiyah. Kita kata Dr. Ismail Fi, ijtihad fiqh kita ambil hak lama, kita tak cuba menggali hak baru. Sebab itu saya minta maaf lah, saya sebut setengah orang ni mengajar, kalau kitab pondok dia hanya mengajar benda yang adalah kitab dia, dan dia meletakkan hukum kadang-kadang berat. Tuan-tuan, nak pikul tak langgar. Ada seorang ustaz tu dia kata tak boleh pakai ni pakai ni. Takut apa? Takut ada tek cicak situ, jadi najis ni mengalir, dia kata. Saya pernah dengar benda ni mengalir situ, jadi tak boleh. Sahabat Nabi dulu pegang tali unta semayang. Aku pegang handset je. Sahabat Nabi dulu pegang tali unta. Allahu Akbar, pegang tali unta. Menata gajah rimah lah perut unta tu ada belaka. Kenapa jadi ibadah jadi susah ke orang itu? Kerana apa? Kerana tak mengaji hadis. Tak mengaji hadis. Tak mahal. Berapa banyak pondok dalam negara kita ni habis Bukhari Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi, berapa? Tak jumpa. Dari sudut ilmu alat dia hebat, ilmu nahwu, ilmu sarah kita tak lawan, memang hebat, memang dia ngaji sungguh. Tapi berapa banyak tamat Bukhari, khatam Muslim? Ada. Oleh kerana itu ijtihad fiqh hanya dibaca dalam kitab dia, lepas tu dia kait, dia kiyah lah, untuk kiyah. Kadang-kadang kiyah tetap betul. Ada seorang ustaz ada kampung mengajar, dia kata solat jamuk ni, dia kata tak ada dah zaman sekarang. Jamuk zaman dulu Nabi zaman berperang. Jadi solat jamuk ni tak ada dah, tak wujud dah zaman sekarang. Kena semayang sempurna, sebab masjid berlambak-lambak tepi jalan. Kalau kita nak jawab, kita kata Nabi boleh semayang je tepi pada pasir tu, semayang sempurna. Mana-mana pun Nabi boleh semayang, suci belaka muka bumi ni. Tapi Nabi jamak apabila musafir. Ruksah bagi orang, Allah Ta'ala tidak memayahkan seseorang. Allah Ta'ala tidak suka benda yang payah-payah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala suka benda yang mudah, tak suka benda yang payah. Allah Ta'ala nak, suka tengok hamba dia beramal. Ini sampai tahap was-was apabila menggunakan hukum-hukum yang membebankan. Saya pernah tengok tuan-tuan, Tok Guru besar naik atas masjid. Ni tangga ni masjid. Naik masjid tu dia lempar kain atas bahu dia, pum, letak atas lantai. Dia pijak atas kain tu.
Ayat tak kain, dia angkat bucu kain tu, dia jalan slow. Was-was. Takut ada tai cicak tepi tu. Lepas tu nak akak takbir tu imam tu, Allah. Aku masa nak terajang masa. Allah. Sekali tu solat jenazah gitu. Allah, 4-5 kali akak takbir solat jenazah. Nasib baik dah bangun mayat tu. Kenapa? Tak masuk niat. Niat dia nak masuk. Nak suruh masuk niat macam mana, wallahu a'lam. Sekarang dia mengajar tu susah dah. Dia belajar tu sistem yang tidak, orang panggil tidak bermanhaj sunnah. Kena qasak, kena ta'aruf, kena ta'yin, kena nawaitu, niat apa, nak apa. Dah awak mari semaya zuhur dah, takkan niat semaya jenazah. Dan jenazah ada depan dah, takkan nak kunut subuh. Mudah kita mengaji. Ada kata memanglah Wahabi memang suka mudah-mudah, dia kata. 3 benda yang mengekang orang kita sehingga tidak jumpa manhaj sunnah. Tak jumpa. Sebab tu sistem water stick, tahun-tahun mari orang yang sama, mari tahun yang sama. Selagi mana sistem pengajian tidak diubah, gitulah jadi. Dia sebenarnya tuan-tuan, sistem yang membuat orang tu mengaji, sistem tu yang membuat orang tu belajar, sistem Pakistan di Ubin, sistem dia buat orang mengaji. Ada anak buah saya mengaji di Afrika, sistem dia mengaji hebat. Sistem dekat Maulana Asri Darul Kausar, ini satu sistem yang mengaji, memang mengaji nak suruh jadi alim. Kalau setakat mengaji nak baca talqin orang, mengaji nak jadi tekon tahlil, tidak payah mengaji, tak apa, baca-baca begitu pun boleh dah. Nah, kita tak mahu gitu. Orang Melayu punya pemikiran, dia kata hantar anak pergi pondok ni bukan apa, boleh jadi tok syekh tahlil, tak apa dah. Setakat tu je dia fikir, tidak fikir lebih daripada tu. Boleh baca Yasin masa mati, boleh dah. Dia kira agama ni baca Yasin masa mati, boleh tahlil, jadi tekong solat hajat. Dia kira gitu agama. Kita tidak. Agamalah memudahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Dan tidak ada penyelesaian yang baik kecuali yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selain itu, kata Syekh Utsaimin, perdebatan, perseteruan seperti ini akan mendorong ego manusia untuk menang sendiri. Bahkan saat kebenaran nampak baginya, kamu akan lihat orang seperti itu akan mengingkari kebenaran dan mentakwilkannya secara paksa. Apa dia kata lagi? Kita baca habis. Meninggalkan perdebatan dan perseteruan yang kosong, ia tidak membawa faedah. Tinggalkan. Dalam bab mencari kebenaran, memang kita perlu berdebat, bersemuka, berhadapan. Tetapi apabila kita telah, orang panggil, tunjuk kebenaran yang nyata sahih, orang yang jenis tidak mahu menerima kebenaran, kata dia mentakwilkannya secara paksa. Dia takwil. Nampak tak? Oh, jelas. Memang begitu keadaan manusia. Dia akan cari juga macam mana poin supaya orang boleh iktiraf bahawa akulah menang. Kerana hati dia tak comel. Sebab itu kita tengok perdebatan ni bukan nak tahu siapa menang, siapa kalah. Siapa dia nak menang, siapa dia kalah. Kalau dua orang ahli panel, kesimpulan mu cakap dulu, lepas aku cakap kemudian. Menang aku dah sebab aku cakap kemudian. Betul tak? Lepas tu kalau lah dia beri jawapan balik, ustaz nak kesimpulan lagi, boleh memanage lagi ustaz. Menang dia pula. Sebab apa dia jawab ni, hak ni rasa nak jawab lagi, bagi saya 5 minit, siapa kiamat pun dah sudah. Boleh dapat ni? Menang dah kalah hujah.
Tengok pada hujah, bukan siapa cakap kemudian. Masa nak sekolah dulu, masuk musabaqah tilawah Al-Quran. Ustaz ni dia paksa nak masuk. Masuk lah. Masuk. Pun masuk lah. Ada seorang qari tu, sebut nama lah, sebut nama tu tak tahu, masyhur dia lah. Dia menang tak tahu. Menang tak tahu menang ni. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Saya pun tahu tu saya tak minat mana masuk musabaqah ni. Saya minat masuk syarahan daripada sekolah rendah. Saya pernah jadi Johan. Pidato ni memang suka bersyarah. Jadi Ustazah pun paksa ginilah, entah masuk ni lah, dia kata masuk musabaqah tilawah Quran. Saya kata saya tak minat Ustazah mengaji ni. Bersyarah boleh lah. Masa tu syarahan bahasa Arab. Dia kata entah kena cubalah. Saya pesertalah sekali. Cabut-cabut undi saya pesertalah sekali. Saya pun tengok qari-qari baca tu depan ni. Hak menang tak tahun tu dia baca sebelum saya. Jadi saya pun dengar dalam banyak-banyak, dia kata saya pun dengar ni sedap. Dia buat berapa lagu? Buat 5. Aku tambah 6 menang aku dah. Rupanya bila nak hakim nak menentukan markah ni, sama markah. Sama. Hatta tajwid sama. Tajwid fasahah hakim. Lama nak buat keputusan. Seorang hakim tu dia kata lebihnya lagu. Saya buat 6, saya buat 5, dia buat 4. Jadi menang saya. Nampak ni? Tu musabaqah nak cerita tu. Kita buat lebih pada dia sebab apa? Kita tahu dah, kita baca kemudian sekali kita boleh nilai orang baca macam mana. Kat mana kelemahan. Lepas tu masa kita baca tu, kita buat yang terbaik lah. Kalau dia buat 4 lagu, kita buat 5 lagu. Menanglah aku hari tu. Nak beritahu pada tuan-tuan, ni debat dalam masalah hujah ni bukan gitu. Kalau nak kira gitu, hak bercakap lah sekali lah menang. Dia cakap sila ustaz simpulkan, dia pun simpul gini-gini. Hak ni nak jawab lagi, tak puas hati lagi ni. Nak jawab lagi ni. Kalau bagi masa, rasa dia bantai lagi. Nah, tapi tak jawab sebab apa? Masa suntuk, minta maaf, kita tutup di sini, dia kata. Jadi orang kata hak ni menang ni, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab pun tak bagi masa ke dia. Kalau bagi masa dia jawab lagi. Nampak ni? Lalu kata Syekh Salih Al-Utsaimin, tinggalkan perdebatan yang kalau kamu tengok kamu kemukakan hujah, dia tidak mahu menerima hujah kamu, pada ketika itu tidak gunakan berdebat dengan dia. Cukup dengan sekali sudah. Jadi kita boleh tengok lah malam lah, hak mana buat keluar hujah, hak mana guna kepala otak. Kita boleh tengok situ. Jadi agama ni bagi dia boleh reka. Lepas ni tak ada masalah lah kita nak reka apa pun. Tuan-tuan, lepas ni kita nak buat semayang sunat rawatib berjemaah. Sebelum zuhur 4 rakaat kita nak buat jemaah. Jemaah kan baik, apa salahnya? Gitu lah. Daripada hujah semalam, gitulah ni nak pergi ke situ lah. Apa salahnya? Jadi buat-buat maulud ni apa salahnya? Kan baik nak ingat ke Nabi. Memang baik, tapi Nabi tak ajar. Membuat tu tujuan untuk apa? Nak dapat pahala, nak keliling syurga. Nak keliling syurga macam mana? Nabi tak ajar. Cukup dengan apa yang Nabi ajar, sebab Nabi lah membawa jalan syurga yang betul, bukannya kamu. Jadi buka ruang untuk orang panggil buat benda yang bagus. Tu perkataan yang cukup baik. Jadi kita boleh nilai lah siapa dia menang, siapa dia kalah, itu tak penting. Yang penting hujah yang diberi oleh seseorang yang meyakinkan kita bahawa ini manhaj yang sebenar yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Tetapi dia kata boleh belajar ilmu kalam ni, ilmu mantik, tak ada masalah. Tetapi apabila bab ketuhanan, bab akidah, tinggalkan. Baik.
Seterusnya kita ambil poin-poin yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Saya cukup-cukup minat baca buku dia. Syekh Shalih Al-Utsaimin ni hampir semua kitab-kitab dia saya baca, saya teliti, dan dia seorang yang alim. Alim dia sehingga orang panggil kehebatan dia tu melanturkan dalil dalam dia bercakap 5 minit 4-5 dalil dia buat mari. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Baik, asas yang paling penting kepada penuntut ilmu, asas yang paling utama, iaitu semakin kamu menuntut ilmu, semakin kamu taat pada Allah. Itu yang paling utama. Semakin kenal sunnah Nabi, semakin rasa sayang ke Nabi. Biasanya tuan-tuan, penyakit yang dihinggap oleh orang yang baru nak kenal sunnah Nabi ni, dia rasa dia betul dan dia akan kata orang lain tak betul semua. Itu masalah juga tu. Masalah. Baru dengar kuliah, mari dengar kuliah sunnah baru 2-3 kali. Nah, balik di rumah lawan mak tak boleh buat ni bid'ah, kamu nak masuk neraka ke? Itu bukan akhlak ahli sunnah. Itu paling penting tetap kena jaga. Kita orang ngaji sunnah ni ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Kalau dengan mak kita nak sebut benda hak dia buat bid'ah, kita sebut dengan cara yang baik. Kalau dia tak boleh nak terima, mak ni rasa malu, orang kampung ni pakak duk buat belaka ayah mati ni, kita buatlah. Kita kata tak boleh mak, ni gini-gini, beritahu benda betul, rasa malu, tak apalah, ikutlah mak. Tapi saya nak beritahu ni, saya takut Allah Ta'ala marah. Beritahu benda yang betul, nak nampak macam nak marah kita, tak apa. Kaedah Nabi Ibrahim, qala salamun alaik sa'astaghfirulaka rabbi inna rabbi hafiz. Sa'astaghfirulaka rabbi, qala salamun alaik. Nampak ayah dia nak marah ke dia? Lepas dia datangkan hujah bukti bahawa gini Tuhan ni, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Kenapa nak sembah benda tak bagi manfaat pada ayah? Tak ada sebarang manfaat ke sembah berhala ni. Nampak macam tak nak jalan ayah nak terima, marah pula. Qala araghibun an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau mu Ibrahim cakap lagi begini, aku lempar dengan batu berambuh daripada rumah aku ni, maka aku tanggung ni nak mensyarahkan aku. Kasar mak dia tu, ayah dia bagi tahu kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim kata qala salamun alaik, qala salamun alaik, assalamualaikum ayah. Tak apalah, nak marah-marah lah, tapi saya beritahu benda betul. Kita kena ada sifat tu, kena ada sifat tu. Bagi orang yang baru mengenali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama tuan-tuan ini saya tak sihat. Sikit-sikit boleh lah. Sampai pukul 12 ni mati aku. Mana nak ceramah pula, Allahu Akbar. Dia jadi nak lelah tak lepas menyawa jadi. Semalam saya tak tidur mana, tidur terkejut. Asal ni semua ni, Allahu Akbar. Ni sebab mikrofon tak comel. Saya pergi satu masjid tu, Allah, mikrofon cak kambing ke cak apa tak tahu lah. Nah, kambing mahal sikit tak? Cak ayam pula ayam pencin. Kuat suara saya pada mikrofon. Ceramah-ceramah tak lagi lah, tak ada suara tu. Kalau tak ada suara dia mari sakit langit-langit ni, sesama semua jadi batuk. Sehari je kita ceramah kena rehat seminggu lebih. Pergi klinik, doktor kata jangan bercakap banyak ustaz. Dia kata cakap banyak mana, kerja aku bercakap. Sebab kerja mu doktor, kerja mu mari tengok sakit apa. Kerja saya dah bercakap hari-hari. Allahu Akbar. Jadi letih semua, jadi tubuh. Bila batuk jadi perut jadi letih. Makan tak sedari waktu nak marah tu. Lah saya sebut pada tuan-tuan, kadang-kadang kita mengaji ni, kalau kita suruh anak kita belajar ke ataupun kita sendiri mengajar, kita cepat sangat letak target. Kalau anak masuk ambil bahagian Quran ke ambil bahagian apa, nanti balik boleh jadi ustaz, boleh jadi. Itu tak penting sebenarnya. Tak penting.
Nak jadi apa ketentuan itu, kita serahlah pada Allah. Cuma kita kewajipan memberi ilmu kepada anak-anak. Kita tak mampu, kita hantar sekolah. Dia ngaji universiti, ambil bahagian syariah, ambil bahagian hadis. Bukan target kita nak suruh jadi pensyarah universiti, bukan. Target kita yang utama bagi ilmu ini, kerana yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat golongan berilmu di kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dan orang yang berilmu ni, makin berilmu makin taat dan makin takut dia pada Allah Ta'ala. Itu target kita kepada anak. Yang nak kerja apa tak penting. Kalau kita dengar orang bercakap, anak saya ambil ustaz bahagian engineer, dia tak jadi ustaz pun, jangan silap faham, bukan ustaz-ustaz yang masuk syurga. Kalau awak sebut gitu, maknanya agama ni hak ustaz saja, maka ustaz yang layak dan lebih banyak pahala daripada engineer, daripada lawyer. Salah. Ilmu ni semua mari pada Allah. Apa pun kita mengaji, tapi kita manfaatkan dengan cara yang betul. Hatta dia seorang cikgu kimia, dia seorang cikgu matematik, dia ajar anak murid dia, niatkan Allah Ta'ala, anak murid dia boleh berjaya dengan sebab dia ajar, pahala besar dapat pada dia. Kerana dia memudahkan urusan orang lain dalam mencari ilmu, memudahkan urusan orang lain dengan sebab dia ajar tu lah dapat tahu A, tahu B, tahu C, tahu kira matematik, tahu, lepas tu jadi engineer dengan sebab dia ajar. Keikhlasan seorang guru tu amat-amat penting bagi mencorokkan murid dia. Itu saya pesan pada tuan-tuan. Nak kerja apa tak, kalau anak tu duduk mengaji bagi engineer, biar dia mengaji, biar dia mengaji, tak ada masalah, biar habis dia mengaji. Tetapi tetap kena bagi tahu pada dia, awak kena manfaatkan ilmu yang awak ada ni untuk apa saja. Kalau mengaji bahagian IT, manfaat bahagian IT. Ilmu yang kita dapat di mana kita perlu manfaatkan, tu benda yang perlu kita fikir. Bukan makna kita ngaji agama lebih kita. Ya memang bagus ngaji agama ni, tak ada masalah. Seorang doktor, anak-anak dia doktor. Ada orang kita ni tak payah doktor lah, jadi ustaz lah. Anak minat dia doktor. Dia buat yang terbaik dalam SPM, nak jadi doktor. Kita kata, ayah lagi Mesir lah jadi ustaz. Dia pergi Mesir, balik lah, cerita merapu. Dia nak jadi doktor. Kalau jadi doktor, apa salahnya? Masuk, awak ni sakit apa, demam gini, ni saya bagi obat awak gini ni, tapi awak kena doalah pada Allah Ta'ala, sebab obat ni bukan penyembuh ni, Allah Ta'ala yang menyembuh. Baca doa Allahumma anta syafi. Doktor tak ada masalah. Akidah tu orang panggil akidah. Tapi orang kita ni tak fikir. Seorang arkitek, dia boleh rasa kehebatan Allah Ta'ala. Dia nak buat bangunan, berapa tiang, berapa skru dia guna. Allah Ta'ala buat langit dengan tidak ada sebatang tiang pun. Dia mari rasa kehebatan Allah itu lebih hebat daripada apa yang dia mengaji. Mari rasa hebat. Allah, aku nak buat bangunan ni banyak tiang, aku nak buat stadium ni banyak tiang pun runtuh juga. Nah, tapi Allah Ta'ala buat langit bighairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang yang boleh melihat, yang boleh mu tengok, yang boleh mu tunjuk tiang itu, tapi berdiri dengan kukuh sampai kepada hari ini. Dia mari rasa izzat, rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada menuntut ilmu dengan niat ta'abbud Allah, untuk mengabdikan diri pada Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat pada pagi ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf banyak tak mengaji kitab ni. InsyaAllah lah kita mengaji bulan depan. Sebab saya memang jenis kita memang kalau kita tak baca dulu, kita tak akan mengaji. Takut berlaku kesilapan. Kita kena study dulu, tengok riwayat dulu, barulah kita boleh ajar. Assalamualaikum warahmatullahi